Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu. Okey, jadi sebelum kita mulakan, kita share pakat-pakat share dulu. Pakat-pakat kita share dulu. Kita share biar kali ni malam ni malam santai-santai ni kita kalau boleh biar ramai. Biar ramai sikit malam ni, okey. Salam Syekh. Waalaikumsalam. Okey, jadi ramai-ramai kita share malam ni insya-Allah. Okey, sama-sama kita share. Kita share dulu. Semalam Pak Long semalam tak ada live. Semalam dah karam dah. Terlalu penat malam kan. Jadi tak larat dah. Okey, pakat-pakat share dulu. Dalam lagi 3 minit, 4 minit kita akan sambung cerita. Jadi kita pakat-pakat share dulu. Tujuan kita share ni, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tujuan kita share ni bukanlah apa. Kita sebenarnya nak menyampaikan dan nak berkongsikan pengalaman-pengalaman, pengalaman-pengalaman yang mungkin tak ada pada tuan-tuan semua, mungkin ada pada saya, dan itulah dia. Jadi kita kongsi, kita share dulu. Semalam berduyun-duyun saya dapat mesej PM kenapa tak live malam, kenapa tak live semalam. Semalam saya tidur awal semalam, terlalu letih sangat semalam kan. Jadi hari ni saya share lah sikit, saya kongsi lah sikit. Telefon dah okey ke bang? Telefon tak okey lah. Ni pakai telefon rumah sebenarnya ni. Telefon dah jahanam dah. Ada satu sahabat saya ni, dia pergi share apa benda dah. Saya pun fokus lah pagi-pagi tu buka. Tahu-tahu je keluar gambar kan. Terperanjat tu lah. Okey, kita share dulu. Tak apa, malam ni tak ramai pun tak apa. Ramai pun bagus, tak ramai pun tak apa, insyaAllah. Sebab apa, kita ni bukanlah mencari view, tapi sebenarnya kita nak berkongsikan pengalaman. Tambah-tambah lagi PKP ni sambung lagi 2 minggu. Jadi saya mengisikanlah masa lapang diri saya ni dan juga sahabat-sahabat saya yang yang mungkin tak ada aktiviti malam nak buat kan. Jadi kena sama-sama lah kita berkongsikan pengalaman. Setiap orang dia ada pengalaman dia sendiri. Saya ada berjumpa dengan beberapa penggali kubur, pengurus jenazah yang hantar jenazah apa semua kan. Jadi cerita diorang pun kebanyakannya lebih kurang daripada cerita saya juga. Jadi sama-sama lah pengalaman-pengalaman tu sebenarnya dia adalah asbab untuk Allah tunjukkan kepada kita. Mungkin ujian kat kita juga sebenarnya kan. Bos nak ikut boleh, boleh, tak ada salah, boleh. Okey, sebenarnya nak layan cerita hantu ni mana-mana tempat pun boleh layan kan. Saya ni bukanlah bawa cerita hantu sebenarnya, tapi saya ni lebih kepada menceritakan pengalaman-pengalaman pengalaman di mana pengurusan tu saya sendiri yang buat. Okey, Don Azlan. Waalaikumsalam. Okey, sekarang jam berapa saya pun tak tahu. Okey, kita ada lagi 2 minit, 3 minit, 2-3 minit untuk kita sambung cerita. Jadi saya minta sahabat-sahabat kita ni tolong share dulu. Bila kita share, dalam masa yang sama kita berkongsi. Dalam perkongsian tu ada pengajaran dan juga pengisian. Setiap kali
setiap kali kita kongsi itu beberapa ilmu yang kita perkongsikan tu sedikit sebanyak mendatangkan sedikit pahala yang kecil yang Allah akan berikan kepada kita Jadi apa orang kata, saya belum memulakan apa-apa lagi. Jadi saya mohon pada sahabat-sahabat saya tolong share sebab apa, ini adalah ilmu kematian. Setiap masa, setiap hari ada je yang mati. Dan yang paling apa orang kata, yang paling kita tak dapat elakkan adalah kematian tu sebenarnya hampir dengan kita. Antara benda yang paling hampir dengan kita adalah kematian. Dan kita pun tak tahu kematian kita ni macam mana. Dan kita pun tak tahu siapa yang uruskan jenazah kita. Dan kita pun tak tahu macam mana amalan kita di atas muka bumi Allah ni kan. Jadi pengakhiran hidup kita ni kita tak tahu macam mana keadaan kita. Jadi sama-samalah kita perbanyakkan, perbetulkan diri kita. Yang mana salah tu kita betulkan. Okey. Jadi apa orang kata, hari ni saya nak perkongsikan tentang pengalaman ni, pengalaman yang dekat Melaka pengalaman kat Melaka ni dia adalah satu pengalaman yang Allah Akbar, yang sebenarnya dia sudah menjadi pengalaman yang bermakna lah buat saya, sebab ini melibatkan orang yang paling baik, bukan paling baik, dia adalah pengalaman di mana pengalaman ni orang yang saya kenal. Jadi dalam masa yang sama dia melibatkan apa namanya tu, satu pelajaran untuk kita semua. Okey, sebelum saya mulakan saya punya perkongsian ni, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan. Aspalillah, halo momok di mana? Ini orang tua mulut memang tak kenal itu kain kapal punya. Saya ada dekat rumah lah bos. Dekat rumah. Tagasi, selamat pagi. Alamak, Apai pun ada. Okey, Apai. Baik, pengalaman tu apa? Pengalaman tu apa? Tanya saya. Pengalaman tu apa? Masalah kat tu. Okey, jadi kongsikan dulu sebelum saya mulakan. Okey, apa kata, hari ni saya akan cuba pendekkan cerita tu sebab saya dapat saya dapat maklum balas daripada yang layan cerita saya ni. Dia kata cerita saya ni terlalu panjang sangat bang, kadang-kadang letih nak dengar kan. Jadi saya akan cuba pendekkan cerita ni, insya-Allah. Saya akan cuba pendekkan, sama-samalah kita tengok macam mana kan. Sebab benda ni nak dipendekkan pun payah juga kan. Sebab benda ni benda yang pengalaman. Jadi ya, kalau kita nak pendekkan rasa tak lengkap pula cerita tu kan. Okey. Jadi orang kata apa, okey, sekejap lagi, dalam 1 minit lagi saya akan mulakan. Sewaktu saya mulakan, saya akan saya akan tolak komen ni supaya saya tak nak ada tak nak ada beberapa gangguan lah kan. Bila saya baca komen tu ni, saya hilang fokus nanti yang. Okey. Tak best pula kalau pendek. Alah, pendek nanti tak faham. Momok ada di mana-mana. Okey, boleh saya mulakan sekarang Okey, boleh ke saya mulakan sekarang ni? Kalau boleh, saya akan mulakan. Jadi saya harap ada lagi perkongsian ke? Panjang pun okey. Kalau panjang boleh tengok balik live. Muka abang make up ke tu? Taklah. Tak sabar nak dengar, insya-Allah mungkin dapat jadikan pengajaran. Dah mula-mula Okey, kita tengok share lagi, minta tolong kita share lagi. Sebenarnya share ni pun bukanlah saya dapat apa pun. Saya pun, ini Facebook ni bukannya untuk menjana pendapatan saya pun, tidak.
Sebenarnya saya share ni adalah untuk orang kata apa, untuk kita untuk kita sampaikan kan. Mungkin benda tu boleh mendatangkan manfaat ke apa semua kan. Aspal lah, cepatlah mula bos, duduk rumah tu diam lah potong bawang. Okey. Okey, tengoklah macam mana saya akan cuba perkongsikan. Tengoklah macam mana, dapat sejam ke sejam setengah ke, insyaAllah yang mana-mana boleh lah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya, para netizen yang mana setia menanti menunggu saya untuk cerita kita pada malam ini. Jadi malam ni topik kita iaitu di Melaka. Apa yang boleh saya sampaikan di sini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya. Salah satu sebabnya adalah benda ni melibatkan orang yang sangat saya kenal dan boleh dikatakan perhubungan saya dengan dia pun agak lama juga. Makcik ni agak lama juga saya kenal dia. Jadi daripada cerita ni, daripada pengalaman yang saya buat ni, insyaAllah mungkin ada beberapa pengalaman, mungkin ada beberapa pengajaran yang kita boleh kongsikan bersama. Okey, jadi apa-apa pun tujuan saya nak bersampaikan pengalaman ataupun cerita saya ni adalah untuk mengisi masa lapang. Tambah-tambah lagi PKP ni pun dah dilanjutkan lagi 2 minggu, mungkin tak ada apa-apa aktiviti kan, selain daripada makan, tidur ke apa kan. Jadi saya cuba mengisi masa lapang sahabat-sahabat saya di dalam ni. Okey, jadi saya boleh mulakan. Okey, begini cerita dia. Cerita dia bermula, saya kena ingat balik. Saya minta maaf sekiranya saya terlepas pandang daripada cerita tu. Cerita ni bermula, pengalaman ni sewaktu saya berada di masih lagi berada di Ceras, di Kuala Lumpur, dan orang yang meninggal tu pun duduk di kawasan Kuala Lumpur juga, Ceras juga. Jadi ini terpaksa saya hiddenkan identiti dia sebab ada yang kenal dia. Sahabat-sahabat saya dalam ni ada yang kenal dia. Okey, cerita ni bermula 6 ke 7 tahun lepas lah. Seingat saya ketika kejadian yang berlaku, saya belum lagi ada anak yang nombor 2. Anak kedua saya umur sekarang dah dekat-dekat 6 tahun. Maknanya dah lebih kurang 6 ke 7 tahun lah berlaku cerita ni. Di mana cerita ni saya tak mandikan jenazah tu sebab jenazah ni adalah perempuan. Okey, jenazah ni adalah perempuan. Saya difahamkan oleh orang tua saya sendiri, katanya makcik tu dah meninggal kan. Makcik dekat sana tu dah meninggal. Jadi saya bercakap innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah kan. Sebab saya pun kenal dia, saya pun kenal makcik tersebut kan. Orang Melaka, saya kenal makcik tersebut. Jadi bila dah meninggal tu, adalah beberapa qaryah-qaryah di kawasan Ceras tu menguruskan jenazah tersebut sehingga selesailah. Jadi masa pengurusan tersebut tu, saya dipanggil untuk untuk membantu daripada penghantaran jenazah ke Melaka. Melaka ni dekat, seingat-ingat saya, di dekat Masjid Tanah. Jalan tu nak pergi ke Kuala Sungai Baru, Kampung Manlok. Kampung tu banyak Cina, Kampung Manlok. Siapa orang Melaka mungkin dia tahulah tempat tu. Yang mana tak tahu tu cuba search Google lah, tengok Kampung Manlok tu kat mana, Jalan Kuala Sungai Baru. Makcik ni boleh dikatakan anak tak ramai, dan dia ni rajin ke sana ke sini apa semua. Dia ada buat jual-jual lah cerita dia. Makcik ni boleh dikatakan pada kami dia internet bergerak lah cerita dia. Tapi biasalah orang tua kan. Jadi lepas kami dapat tahu, lepas saya dapat tahu dia meninggal apa semua,
kepala otak saya terbayangkanlah, sebab dia anak dia tak ramai, anak dia dalam 2 orang je, dua-dua pun perempuan. Dan dia dah kematian suami dia dah lama dah. Jadi saudara mara dia semua kat Melaka. Dia ni orang Melaka. Hanya dia seorang sajalah yang duduk di Kuala Lumpur ni. Tempat dia dekat Ceras lah, tapi Ceras tu besar. Jadi saya tak fokus kat mana tempat dia duduk lah. Saya takkan cerita detail lah. Jadi lepas dia meninggal tu, saya pun dapat call daripada anak dia minta tolonglah kan, sebab saya rapat dengan mak dia. Mak dia ni baik dengan saya. Jadi ketika itu saya dengan beberapa sahabat saya yang ikut saya pergi ke Melaka, kita orang naik kereta. Van jenazah tu daripada Melaka, bukan daripada Korea Ceras, tak. Van jenazah tu daripada Melaka. Sebab saya dipahamkan makcik ni dia kurang bercampur dengan jemaah-jemaah dekat Ceras ni. Dia suka buat hal dia sendiri, tapi dia baik. Dia suka lepak dekat sana sini kan, sambil-sambil jual barang. Dia dalam pada masa yang sama, van tu daripada Melaka lah. Lepas semasa dapat tahu dia meninggal, anak dia dah telefon ke kakak dia, ke adik dia dekat Melaka tu. Pengurusan dibuat di Ceras. Lepas tu, lepas dapat call tu, terus van daripada Melaka datang ke Kuala Lumpur. Lebih kurang dalam 2 jam setengah lah sampai. Dalam 2 jam setengah tu sampailah dekat Ceras ni. Saya dengan sahabat saya naik kereta lah, berasingan lah. Kita tak follow van. Yang follow van hanya arwah dengan anak dia juga. Anak dia ni kira macam anak dah besar panjang kan, dah besar, macam tak ambil pot sangat lah pasal mak dia ni. Okey, lepas tu bila pengurusan tu dah selesai apa semua, kita orang pun berangkat ke Melaka. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, arwah meninggal pada pukul 2.30 petang. Jadi body tu rilis lepas pada 3 jam lepas pada tu. Jadi arwah dimandikan dan disempurnakan pada betul-betul time tu dalam pukul mana lepas maghrib tu dah selesai lah. Kat pukul 8, pukul 8.30 tu selesai dah. Masa dah selesai tu ada baca ayat Yasin sikit, sementara tunggu van sampai. Bila van dah sampai ke bumi, akan dikebumikan lepas saya dengar berlaku ni lepas subuh. Tapi kalau jenazah tu sampai awal, maknanya pengurusan tu pun awal lah cerita dia. So jadi pun apa orang kata, kita pun bila van dah sampai, saya dengan sahabat saya naik kereta lah. Kita naik kereta sendiri lah. Sebab apa, takkan nak ikut van, nanti kan nak balik macam mana kan. Jadi tapi kuat kata yang jenazah tu akan dikebumikan lepas subuh, maknanya pukul 9, pukul 10 tu. Jadi maknanya malam tu santai lah. Okey, saya bawa naik kereta 3 orang saja. Macam ni, kalau 3 orang je, tak perlu ramai lah, sebab tak ramai pun orang kenal makcik ni. Jadi yang kenal pun saya seorang je. Saya bawa lah 2 orang sekali kan, untuk pergi temankan, nak pergi ke Masjid Tanah. Kampung dia Kuala Sungai Baru, Kampung Manluk, tempat tu lah. Jadi kejadian ni dia agak horror sikit, sebab dia berlaku ketika malam Jumaat. Dia betul-betul meninggal ketika pengurusan tu pada malam Jumaat. Dia meninggal hari Khamis. Jadi perjalanan kami nak ke Melaka tu malam Jumaat. Okey, saya dengan sahabat saya yang bawa kereta, pakai kereta saya lah, untuk pergi ke Melaka. Kerana saya tahu jalan tu, tahu sikit-sikit, sebab saya pernah pergi depan tu 2 kali, 3 kali, ambil petai apa semua. Perjalanan saya ke Melaka tu, kita keluar dekat Aru Kejah, untuk pergi ke Masjid Tanah. Sebenarnya boleh dikatakan lebih kepada nak berjalan lah. Sebab apa, kita bergerak pun daripada Ceras ni pun sekitar pukul 9, 9.30 macam tu. Maknanya ada masa lah, walaupun sebab apa,
kebumian tu lepas pada subuh. Lepas subuh pukul 9 macam tu lah. Di malam tu saya dengan dua orang sahabat saya tu ikut sekali lah, memandangkan diorang pun tak ada apa nak buat. Jadi kita orang pergi lah sekali. Okey, saya yang bawa kereta tu. Kita ikut jalan highway lah kan, tak ada kerja nak ikut jalan lama kan, tak ada sebab nak ikut jalan lama ni. Jadi kita orang pun ikut jalan highway. Okey, bila ikut jalan highway ni keadaan tu pun tenang lah. Ketika tu dalam pukul 9.30 tu dah start keluar daripada Ceras, sampai dekat tol Sungai Besi tu lebih kurang 9.45, 9.50. Daripada situ kita maintain lah 100, 102 kan. Jadi tak payah laju lah, sebab tak ada apa pun nak kejar. Kalau sampai awal pun nak tidur mana. Walaupun saya dengan makcik tu pun baik, dan saya pun pernah tidur dekat rumah dia dulu. Jadi saya rasa saya pun bawa kawan-kawan. Kebetulan pula ada kematian, jadi macam tak bagus lah nak bersantai kat rumah orang macam tu kan. Jadi saya pun ambil langkah macam kita pergi slow-slow lah, tak payah pergi terlalu laju. Jadi sampai sampai dekat simpang 4 tu, sampai kat simpang 4 tu kita orang berhenti rehat sekejap. Situ tak ada R&R, tapi dia ada R&R yang kecil tu, yang tak ada jual apa-apa tu. Just rehat-rehat macam biasa lah, rehat apa semua. Sementara nak teruskan perjalanan kan, rehat-rehat kat situ lah. Adalah satu kedai apa kata macam food truck lah, jual-jual macam jajan apa semua kan, jual-jual air kat situ lah. Dia lepas pada dah lepak-lepak tu dalam 1.5 jam macam tu, barulah kita orang teruskan perjalanan nak pergi ke tempat arwah lah, Kampung Manluk tu. Dia sampai ke sana lepas dah keluar tol Alor Gajah tu. Kita orang jalan lebih kepada tak ada nak bawa laju, bawa relax-relax, sebab kita pun tak mau sampai awal kan. Jadi perjalanan tu memakan masa dalam 3 jam lebih lah. Kenapa 3 jam lebih ke 4 jam? Sebab bawa lebih pada nak berhenti nak relax. Okey, maknanya masa nak bawa kereta tu saya yang sendiri bawa. Kawan saya macam biasa, kita orang borak-borak, hilang-hilangkan boring. Jadi sampailah Melaka, tempat yang lepas pada tol Alor Gajah tu, sampailah Melaka. Okey, bila dah sampai Melaka tu, nak pergi jalan tu kita kena ikut jalan nak pergi ke Kuala Sungai Baru. Tak salah saya lah. Okey, di jalan ke Kuala Sungai Baru tu, siapa yang orang Melaka mungkin tahu, kat sini dah berlaku benda yang pelik. Okey, saya terlupa nak bagi tahu sebab terlalu nak fokuskan cerita ni, saya terlupa. Saya nak pergi ke sana. Okey, saya nak kena pergi ke sana, saya bawa beberapa pakaian arwah. Maknanya beberapa pakaian arwah untuk dihantar ke rumah dia kat sana lah, dengan beberapa barang dia lah, macam apa orang kata, barang-barang dia saya tak buka barang ni pun, saya tak tahu apa benda, tapi saya tahu dalam beg lah barang dia. Sebab daripada cara ni, wakil ni saya lah yang ke sana. Okey, bila dah sampai ke dah nak masuk ke kampung jalan Kuala Sungai Baru tu, siapa orang Melaka dia tahu, jalan nak pergi ke Kuala Sungai Baru tu, jalan tu panjang sangat. Okey, lepas tu jalan tu agak sunyi. Belah kiri tu tak silap saya dia ada pokok getah ke pokok apa saya tak pasti, tapi jalan tu agak sunyi. Okey, kat sini dah mula berlaku satu benda yang mencemaskan lah. Okey, sebenarnya tak mencemas. Kenapa? Pada saya bukanlah kata saya dah biasa, tidak, tapi benda ni berlaku. Kebetulan saya bawa kawan saya yang dua orang tu tak pernah mengalami situasi macam ni. Okey, jadi saya pun bawa kita sampai dekat jalan nak pergi ke Kuala Sungai Baru tu. Sepanjang jalan ke Kuala Sungai Baru tu, kereta kita orang tayar dia pecah tau. Tayar tu pecah. Jadi kita orang berhenti tepi jalan. Tempat tu memang tak ada lampu neon. Maksud saya lampu jalan tu memang tak ada. Memang tak ada lampu neon dan memang tak ada lampu jalan. Okey,
Jadi apa, bila kita berhenti tu dah nak tukar tayar kan, nak tukar tayar. Masa nak tukar tayar tu masing-masing dalam kereta ni tak nak keluar tu. Saya cakap dia, jomlah kita tukar tayar. Yang saya heran ni seorang pun tak nak keluar. Maksud saya tu seorang pun tak nak keluar daripada kereta tu. Saya kata, ni kenapa ni, jomlah, tak apa kita buat sama-sama kan. Lepas tu kawan saya kata, ini jalan apa ni Pi? Saya cakap, ini jalan ni nak pergi ke Kampung Manluk kan. Jalan ni boleh tembus, jalan ni saya tak apa dah tahu sangat, tapi jalan tu boleh pergi ke Kuala Sungai Kampung Manluk lah. Jalan ni jalan Kuala Sungai Baru. Okey, saya pun cakap dengan kawan saya, jomlah kalau kita nak tukar tayar ni, bila kita nak jalan. Lepas tu kawan saya kata, okeylah kita buat lah. Jadi bila kawan saya keluar, masing-masing keluar dalam keadaan kelang kabut, macam takut kan. Sebenarnya saya tak adalah nak takut sangat, tapi yang membuatkan saya takut ni, saya takut angkat dorang kawan saya ni. Sebab dia tak pernah mengalami pengalaman macam tu. Dan kita orang pun tak expect tayar tu nak pecah kan, nak meletup kan. Jadi saya pun buka bonet untuk ambil jet apa semua lah. Masa buka bonet tu, beg yang saya bawa tu, beg untuk yang arwah tu, tak tahulah, masa saya buka bonet tu dia dah mula rasa, orang kata apa, dah mula rasa seram sejuk lah cerita dia. Dah mula rasa seram sejuk apa semua kan. Jadi bila dah buka bonet belakang tu, pada saya tak ada apa pula benda ni. Cuma lebih pada bila kita dah mula rasa takut, mulalah perangai kita pun takut lah kan. Dah mulalah fikir bukan-bukan kan. Jadi sebenarnya jangan takut pada benda macam ni, biasalah. Sebab benda orang kata apa, gangguan ni sebenarnya, makhluk-makhluk halus ni dia berada di mana-mana sebenarnya. Tak payah kita nak pergi, tak payah kita tunggu kat mana, dekat hospital ke apa ke, dia memang ada, sentiasa ada di mana-mana. Dan tugas dia memang untuk menyesatkan anak-anak Adam ni. Okey, jadi apa orang kata, saya pun macam orang kata apa, macam tak ada fikir apa-apa sangat ya. Dalam masa yang sama, bawa keluar jet untuk nak buka tayar semua. Bila nak buka tayar, kebetulan pula dia punya master, apa orang panggil tu, dia ada special nut dia. Special nut dia kita orang tak ada pula. Aduh, masalah pula. Bila dah buka-buka master nut, dia punya master tu tak ada kan, dia punya special nut tu tak ada. Jadi masa tu saya pakai Sporin Motan. Mana nak cari kan special nut time macam tu kan. Siapa yang ada, jalan tu pula tak berapa ramai sangat yang jalan. Jadi rasa macam lain macam ni kan, tak ada ni. Kawan saya pula tiba-tiba dia cakap, Pi, aku tak sedar hati lah Pi. Cakap, macam ni, kita jangan fikir apa-apa. Sekarang ni korang jangan fikir apa-apa. Kalau korang fikir apa-apa, jadi benda ni dia akan, sebenarnya saya tak mau cakap apa-apa. Sebab apa, bila kita cakap, dia melemahkan kawan-kawan saya ni tau. So jadi masa nak buka tayar tu, dia ada special nut. Special nut tu tak ada. Puas lah cari-cari kan kat tu, memang tak ada. Special nut tu memang tak ada. Lepas tu saya nak buat macam mana, saya pun tak tahu kan. Sebab saya nak telefon pun orang Melaka, saya bukan ada kawan sangat orang Melaka. Masa tu masih lagi saya buat kerja dengan bos saya kat BJ tu. Jadi saya tak ada kawan kat Melaka. Saya tak ada kontak Melaka untuk nak tolong saya untuk hantar special nut kan. So apa yang saya mengharapkan satu benda, harap adalah kereta lalu situ. Sepanjang kita tunggu kat tepi jalan tu, kereta memang tak ada lalu lah. Yang ada lori. Kali ketiga lori lalu tu, saya tahan. Bila saya tahan tu, saya cakap dengan, Alhamdulillah lah, ada satu brother tu berhenti kan, dia bawa sayur Dia berhenti, saya kata dengan dia, bang, nak tanya lah bang, abang ada kawan-kawan tak yang bengkel ke apa yang kat sini, lepas tu untuk nak pinjam special nut lah, sebab tayar kita orang pancit. Lepas tu kawan brother lori tu kata, dah malam-malam ni, masa tu dekat 11.30 lah, dah malam-malam ni mana nak cari ni dik. Dia cakap dengan saya kan, itulah kita orang ni nak pergi Kampung Manluk, ada kematian kat sana. Jadi kita nak carilah, apa nama tu, nak cari special nut.
tayar pancit. Okay. Jadi saya pun macam apa panggil, macam hilang akal lah, blank lah, sebab tak tahu mana nak cari special nut tu. Jadi brother tu pun dia ada call kawan-kawan dia apa semua, call. Last kali dapat kawan dia seorang lah, lepas pada setengah jam tu, dalam around setengah jam tu, kawan dia beritahu ada seorang lagi akan datang. Dia kata dia bawa towing. Dekat dia ada special nut apa semua. Nanti boleh lah tolong. Jadi brother dia kata, aku pun tak boleh lama ni, kau ambil nombor telefon tu. So saya pun ambil lah nombor telefon brother yang towing tu. Jadi katanya dia dalam perjalanan lah, daripada Jasin. Oh, jauh juga sebenarnya daripada Jasin tu. Jadi kita tak ada pilihan lain, apa pun tak ada. Jadi apa yang boleh kita orang buat ketika itu adalah tunggu sajalah. Jadi kita orang pun tunggu. Masa nak tunggu ni, dia kawasan tu dia jadi berkabus sebab mungkin sejuk sangat kan, Jadi masa tu dah mula ada berlaku benda yang pelik, iaitu kawan saya nampak dekat pokok tu macam ada orang perhatikan dia. Sebenarnya pasal nak perhatikan tu, saya sendiri dah terasa dah kat situ. Saya dah terasa macam ada orang perhatikan aku di kat sini kan. Tapi itulah macam saya kata, kalau kita fikir benda-benda macam tu, dia akan mengganggu kita punya pemikiran kita sampailah kita rasa takut. Jadi member saya kata, Pi, kita tunggu dalam kereta je lah Pi, tak boleh tunggu depan ni, aku seram lah, rasa tak ni. Kawan saya lagi seorang tu sampai menangis tau, dia punya takut dia. Sampai menangis dia punya takut dia. Saya kata dengan dia, sabarlah, benda ni kita tak minta nak edit macam ni kan. Lepas tu tak apalah, kalau macam tu kita lepak dalam kereta lah kan. Lagipun minyak ada, apa pun ada. Cuma just buka lampu, tak ada signal, macam tu je lah kan. Buka lampu kecil, sementara nak tunggu lori sampai kan. Masa kita orang dalam van, masa kita orang dalam kereta tu, kita buka radio memang tak ada. Maksud saya tak ada tu sebab kawasan tu line dia tak apa cantik. Dia tak ni lah, bunyi dia pun tak apa nak cun lah. Memang frekuensi dia tak bagus kan. So, jadi apa kata, saya pun cakap dengan member, tak apalah, kita tunggu je lah sementara nak tunggu lori sampai. Lepas tu bila duduk dalam kereta tu, saya buka lampu kecil. Bila buka lampu kecil, apa yang saya nampak kat depan, lebih kurang dalam 20 meter, saya memang ada nampak satu lembaga, sebiji checkpoint lah, Pontianak lah. Sebiji Pontianak lah. Tapi kawan saya dua orang tak nampak, saya seorang yang nampak. Bila saya nampak tu, saya cakap astagfirullahalazim. Kawan saya pun pegang bahu saya, dia kata, apa hal Pi? Oh, tak ada apa, aku istighfar je lah. Tak, kau punya istighfar ni lain macam, kau mesti terperanjat tu benda. Tak ada apa, memang tak terfikir apa pun. Lepas tu saya tengok balik depan. Bila saya tengok balik depan, kelibat tu dah tak ada dah. Maknanya mungkin benda tu sekali lalu je lah. Sekali lalu lah. Tempat tu saya memang pernah diceritakan dengan sahabat saya kan, dengan orang kampung situ juga. Tempat tu tak tahulah, wallah alam lah, nak percaya tu tidak pun susah juga kan. Jadi saya difahamkan tempat tu dia kat situ dia ada satu perkampungan bunian tu. Tak tahulah, kalau orang Melaka tahulah cerita tu. Ada pasar bunian orang kata. Tapi tak tahulah, wallah alam lah. Sebab saya kalau pergi sana pun, saya pergi siang, saya jangan pergi malam. Dan saya tak pernah pergi malam. Cuma malam tu, macam malam tu je saya pergi malam sebab nak pergi jumpa arwah kan. Nak pergi melawat dan nak pergi temankan arwah untuk di kebumian. So bila saya tengok kat depan tu dah tak ada apa, saya pun tenteram kalau member saya. Yang member saya seorang tu yang nak terkencing tu pula, dia yang menangis tu, dia beritahu saya, Pi, aku nak kencing Pi. Saya cakap, kau tahan lah dulu. Lepas, apa yang saya heran, brother lori tu tak sampai-sampai lagi tau. Kalau ya, saya fikir-fikir Jasin jauh sangat kot, mungkin dalam setengah jam ke sampai lah kot. Dan lagi pun lori kan, lori yang towing tu mungkin lambat kan. Jadi kawan saya ni pula, dia kata dia nak terkencing.
lah, fine lah, kencing lah. Lepas tu dia minta saya teman. Saya kata dengan dia, Pi teman aku kencing Pi. Sebab kiri kanan tu jalan ni hutan kan. Jadi saya cakap dengan dia, kau istighfar banyak, bismillah banyak kan, betan tu numpunain orang ni. Jadi bila saya nak temankan dia, kawan saya yang depan tu pun nak ikut, dia tak berani tinggal kereta. Saya kata, okey tak apalah, bukan jauh pun, belakang kereta je pun nak kencing. Tu masa dia kencing tu, apa orang kata, dia pun macam, saya nampak dia, masa dia kencing tu, saya memang tahu. Sebab saya ternampak satu lembaga. Sebenarnya bukan saya seorang nampak, rupanya dia pun nampak. Bila dia nampak, saya tengok dia kencing tak habis lagi. Dia terus masukkan dia punya anu di dalam seluar. Macam dah. Cepat-cepat. Lepas tu kata, aku tak basuh ke? Dah, lepak kita. Lepas tu bila lepak dalam kereta tu, yelah, dengan keadaan ketakutan kan, member saya ketakutan. Jadi saya pun cakap dengan member, kau dah kenapa ni kan? Kencing tak habis ni, kan dah kotor kereta. Lepas tu, tak ada apa, Pi. Kau cuba telefon brother tu, dia kat mana? Saya pun call lah brother tu. Bila saya call brother tu kata dia dah nak sampai. Dia kata lagi 10 minit ke 15 minit, kalau tak ada apa-apa, dia sampai lah. Saya kata dengan member saya, 10 minit ke 15 minit lagi sampai tu. Dia cakap lega lah, nak sampai lah. Aduh, Pi, ini aku rasa last aku follow kau ni, Pi kan. Dia cakap, jangan fikir lah. Kalau kau fikir, dia akan jadi benda ni pelik. Jangan fikir sangat. So, kita orang pun menanti dengan penuh kesabaran. Okay? Menanti dengan penuh kesabaran. Tunggu. Lori yang dimasukkan tu pun tak muncul tiba tau. Maknanya saya tengok jam tu dah lebih daripada 20 minit lah sebenarnya. Tak muncul-muncul. Saya pun dah risau juga sebenarnya kan. Sebab apa? Tempat tu sunyi. Lagi satu, ialah kok babi keluar ke apa kan. Seram juga tempat tu kan. Bukan seram apa, seramkan benda dalam buah je. Jadi kawan saya yang tadi yang kencing tu, yang dia menangis tu, saya tengok dia diam tu. Dia. Bila dia diam tu, apa yang saya dapati, dia macam dah bukan diri dia dah. Itu yang saya kata, bila kita takut, bila terlalu takut, benda tu menguasai kita tau. Bila dia dah menguasai kita, itu yang menjadikan benda tu mudah nak masuk dalam badan kan? Saya pun cakap dengan member saya, kau okey ke tak okey ni bro? Saya tegur dia, kau bagi ni bangun kan. Lepas tu dia pun macam tak okey tau. Dia memang tak okey. Saya tengok dia memang tak okey. Dengan dia cakap pun mengapu. Lepas tu dia kata dia nak balik. Ni saya dah mula rasa seram tengkuk ni apa semua, saya dah mula rasa. Jadi dalam kereta tu tinggal saya, member saya ni memang penakut. Jadi saya pun jadi takut. Sebab saya bukan takut apa, saya takutkan kawan-kawan saya diorang ni, kalau diorang lari ke apa ni, pening saya nak jawab ni kan. Jadi saya pun lontarkan ayat kursi. Sambil-sambil tu saya baca Al-Fatihah apa semua kan. Lepas tu bila dah baca tu, keadaan tu tak jadi reda tau. Dia jadi menyusahkan lagi tau. Kawan saya ni tiba-tiba dia kata, aku nak keluar lah. Padahal dia takut ni. Yang kencing dia. Dia kata, aku nak keluar lah. Aku nak duduk kat tepi jalan. Daripada watak, cara dia cakap apa semua, memang bukan dia. Saya tahu sangat bukan dia. Lepas tu saya pun cakap, tak payah lah, dorang kereta je lah, kita tunggulah brother sampai. Lepas tu tiba-tiba dia angkat tangan, dia duduk depan. Dia duduk depan. Saya pun pandang depan. Bila saya pandang depan, Astaghfirullahaladzim, saya nampak betul-betul pun dia nak depan kereta saya tu. Allahu Rabbi. Masa tu saya total, saya punya keberanian saya tu dah bertukar menjadi takut. Jadi saya dah jadi macam Allahu Akbar, ini dah tak betul ni, dah tak ngam ni. Saya tengok member saya. Lepas tu saya tengok member saya sebelah tu, yang sebelah tu dah angkat bantal, dia tutup muka dia. Lepas tu saya pandang belakang, saya tengok member saya dah tak ada dah. Yang pasti saya tak tahu waktu bila dia keluar. Saya panggil lah kawan saya, cakap, wait, member kita tak ada belakang ni. Lepas tu dia cakap, ada, tak ada ni. Bila tengok tak ada, memang tak ada. Lepas tu saya kata dengan dia, macam ni lah bro,
Kau istighfar banyak-banyak, Al-Fatihah, aku baca kursi. Kau jangan keluar daripada kereta ni, biar aku seorang je yang keluar. Kan kalau kau keluar, kan jadi lain pula, kan aku pula nak kena selamatkan kau apa semua. Jadi biar je. Lepas tu tak apa, kau buka je lah apa yang patut dalam kereta ni, buka lampu semua. Bila saya keluar, saya cuba perhati kan kiri kanan. Kawan saya tu dia dah seberang jalan dah. Kawan saya tu dia dah seberang jalan dah. Jadi saya pun macam fikirlah, macam mana pula dia boleh sampai ke seberang jalan tu. Sebab dia macam mana cakap, sebenarnya dia dalam kereta tu saya tak perasan pun dia buka. Tapi yang pasti saya lock kereta tu supaya orang kata apa, tak nak, yelah kita kena safety lah lagi bagus. Kan tiba-tiba orang datang tu buka pintu kan, tak bagus kan. Jadi safety lah. Time tu nak jadi apa, saya perah dia minyak kereta kan. Dengan keadaan saya pancit lantak lah kan. Saya nampak dekat sebelah jalan. Jadi perasaan saya ni nak pergi ambil dia. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, bro kau tunggu dalam kereta sekejap ni lah, kita punya member sebelah jalan. Lepas tu member saya kata, tak payahlah Pi, tak payahlah. Jangan macam ni, kau tunggu dalam kereta, aku pergi ambil dia. Ada tu benda tak kena. Apa orang kata, tak adalah kata ilmu saya ni ada banyak, tidak berbekalkan dengan apa yang guru saya bagi, apa semua sedikit sebanyak tu adalah sikit lah, tak banyak, sikit lah. Saya pun terus pasak bumi. Dalam masa yang sama saya baca Al-Fatihah, saya baca ayat kursi. Terus saya pergi kat kawan saya. Saya terus tepuk belakang dia. Saya terus peluk dia, saya pegang mata dia. Saya ada baca lah. Bacaan dia tu lebih kepada Allah ya'lamu man khalaqal wa huwal hatiful kabir. Dengan kita berniat pada Allah supaya Allah tutupkan kasyaf mata dia tu ke apa ke kan. So jadi saya pun tutup mata dia. Saya cakap dengan dia, bro kau jangan fikir apa-apa bro, istighfar banyak-banyak, jom kita pergi dekat kita. Jadi saya memang pimpin tangan dia. Dia macam orang bodoh je lah. Saya pimpin tangan dia untuk lintas jalan. Lepas lintas jalan tu, ke depan sikit dalam 10 meter sampai kereta saya lah. Sebab dia seberang jalan tapi dia belakang sikit lah. Lepas tu, lepas saya dah pimpin dia jalan pergi ke kereta, saya buka pintu. Bila saya buka pintu, apa yang memeranjatkan saya, kawan saya tu ada kat belakang. Bukan kawan saya yang kat depan tu, kawan saya yang saya pergi ambil tu ada kat belakang. Jadi saya pandang belakang, siapa yang aku pergi ambil tadi tu? Bila saya pandang belakang, tak ada siapa-siapa. Allahu Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Time tu saya betul-betul agak takut lah. Jadi member saya tu pula, dia pun cakap, bila kau ada dalam kereta ni? Sebab kawan saya memang takut, dia tutup muka dia. Lepas tu kawan yang duduk belakang tu, dia kata, aku daripada tadi dalam kereta ni, aku tak keluar pun. Dia cakap, kau biar betul. Iya, aku daripada tadi. Sebab ada sebab lah aku nak keluar pun, aku takut apa dah lagi aku nak duduk luar kan. Jadi saya rasa, sudah, ini mainan pula dah. Jadi saya pun macam tak nak fikir banyak. Saya tutup pintu. Saya terus, bila saya tutup pintu tu, saya nak pergi depan lah, nak duduk dekat driver seat. Bila saya driver seat tu, saya nampak lagi sekali benda tu. Tapi kali ni nampak dia macam semakin menghampiri kita orang lah. Saya kata dengan member saya, macam ni lah korang tutup mata lah, biarlah. Saya pun dah takut sebenarnya. Saya telefon pada lori tu. Saya telefon tak dapat tau. Macam tak ada tanda lain. Kalau saya tengok handphone, aduh kenapa pula ni kan. Lepas tu saya cuba lagi sekali call. Berkali-kali call, barulah dapat call. Bila saya dapat call dia, saya cakap dengan dia, bang, abang kat mana ni bang? Tahu dia kata apa dengan saya? Dia kata, korang kat mana ni? Aku dah jalan dah tempat yang korang cakap tu. Ini jalan nak pergi ke Kuala Sungai Baru tu kan, kampung kan. Cakap, ya betul. Aku dah 2 kali pusing dah ni, tak ada pun korang. Sudah. Dia kata, jangan bang, kita orang kat tepi jalan ni, ada lampu dah bersignal. Tak ada, mula-mula aku jalan, siap aku patah balik, memang tak ada kereta kat situ kan. Saya cakap dengan dia, aduh, macam mana ni? Saya dah mula tak sedar hati dah. Memang saya tak sedar hati. Saya cakap dengan kawan saya, ini ada benda tak ngam ni.
Lepas tu sekarang dengan brother tu, sekarang abang kat mana? Dia kata dia sekarang ni betul-betul dekat signboard Kuala Sungai Baru. Saya kata dengan dia, okey bang, daripada signboard Kuala Sungai Baru tu, apa yang saya pasang lebih kurang dalam 500 meter ke 600 tu abang akan nampak saya kat tepi jalan. Lebih kurang macam tu lah. Paling jauh pun 1 kilo lah. Jadi brother dia kata, okey aku pergi. Jadi kalau ikut logik, tak sampailah 2-3 minit pun nak bawa kereta, bawa lori tu kan. Kita orang tunggu lebih kurang 20 minit. Lagi 20 minit tunggu. Saya tengok jam saya tu dah dekat pukul 2.30 lah. Kat pukul 2.30, kat 2.45 dah. Sudah. Lepas tu saya telefon pada tu. Kau jangan main-main ni. Kau kat mana sebenarnya? Saya kata dia, bang, kita kat tepi jalan ni. Lepas tu brother tu pun beritahu, okey macam ni, aku tak nak takut dengan korang kat sana. Aku nak tanya, apa yang landmark, ada apa yang kat tepi tu? Lepas tu saya kata dengan dia, tak ada apa-apa landmark bang. Cuma yang saya nampak kat sini, depan saya kalau seberang jalan ada pondok kecil. Pondok tu macam orang jual patai apa semua. Lepas tu brother tu pun cakap, sudah. Dia kata, lepas tu dia kata, kenapa bang? Korang ni dah salah masuk ni. Dia cakap, apa benda abang cakap ni? Lepas tu, tak apa. Kau tunggulah kat situ. Jadi, saya dengan kawan saya pun dah siap, masing-masing dah takut dah sebenarnya. Bila dah takut tu dah tak boleh imagine benda lain dah. Kita orang pun dah tak boleh imagine benda lain, dah tak boleh fikir apa-apa lagi dah. Sampai tu masa tu saya ambil keputusan macam ni lah. Saya cakap dengan member saya, macam ni lah bro, arwah akan dikebumikan lepas subuh dalam pukul 8 ke 9 macam tu lah. Jadi nak tunggu ni macam lambat apa semua kan. Aku rasa kita stay dalam kereta je lah. Tengoklah besok pagi ni kalau ada orang datang ada lah. Jadi member saya dua-dua ni pun setuju. Jadi saya ambil keputusan untuk tidur je lah dalam kereta tu. Dah tak payah nak fikir apa lagi dah kan. Tak payah nak fikir. Sebab saya dengar brother tu cakap benda lain pun, saya pun dah malas nak fikir. So saya dengan kawan saya ni cubalah lelapkan mata. Tapi tak boleh lah terlelap juga. Sebab bila kita dalam keadaan ketakutan, dia jadi pelik lah sebenarnya. Memang dia akan jadi pelik lah. So apa yang saya buat lagi masa tu, kira tengah mengelamun lah. Tengah mengelamun lebih kurang kat setengah jam mengelamun. Fikir, saya tengok kawan saya dah mula tidur lah. Dia dah nyenyak. Tiba-tiba orang ketuk tingkap. Terperajat saya orang ketuk tingkap. Bila ketuk tingkap, saya tengok brother tu datang dengan satu pakcik. Pakcik tu orang sana, tapi saya tak tahu lah pakcik tu ada lagi ke tidak, Allah alam lah. Lepas tu pakcik tu cakap, berapa lama dah korang kat sini? Lama dah pakcik kan. Sambil-sambil borak tu, pakcik tu pun cakap lah, kawasan ni jarang orang lalu malam. Korang ni daripada mana? Saya kata saya daripada Ceras. Sebab apa? Ada kematian dekat orang yang meninggal ni duduk kampung Manduk. Lepas tu pakcik tu kata, kampung Cina sana, kampung orang panggil kampung babi. Dia jauh lagi dah kan. So jadi pakcik tu pun cakap, tak apalah, sekarang ni apa problem kita korang ni? Tayar pancit, tayar pecah, kita orang tak ada special nut. Jadi dia kata tayar belah mana? Belah kiri. Jadi brother tu pun yang bawa lori tu pergi ke belakang. Dia cakap dengan saya, tayar kau ni elok je, bila masa pecah ni? Pecah bang. Jadi saya tengok, memang tayar tu tak pecah pun. Tayar tu elok je. Sebenarnya apa yang dia cuba sampaikan dekat kami ni semua. Jadi kawan-kawan saya pula pun dah bangun. Bila dia bangun, dia orang sendiri mengaku kata kereta tu memang pecah. Sebab kita orang bawa tadi memang nampak, memang jadi macam bunyi tayar pancit kan, bunyi duk kan. So kita orang pun memang kita tengok tayar dia pecah. Saya sendiri jet kereta tu untuk nak buka. Bila nak buka tak boleh sebab dia pakai special nut. So bila brother dia kata tak pecah, kita orang pun macam Allah tak pecah. Jadi apa yang kita boleh buat? Waktu pakcik tu pun cakap tak ada apalah, ni lepas ni korang teruslah pergi ke sana. Lepas tu saya cakap, yelah pakcik, tapi kita orang jadi takut lah sebenarnya.
Pakcik tu pun dia kata tak apalah, macam ni lah, pakcik temankan korang sampai ke depan, sampai ke simpang. Nanti daripada simpang tu kau masuk ke kiri tu nak pergi ke Kampung Maluk tu, dia ada dalam 5 km lah daripada situ. So pakcik teman kau sampai situ lah, sebab brother tu bawa pakcik tu. Jadi pakcik tu teman dah. Dalam lori tu ada 3 orang. Jadi pakcik tu naik dengan saya. Masa naik dengan saya tu dia beritahu lah, jalan ni kurang orang jalan waktu malam. Orang kampung situ pun tak jalan waktu malam. Tapi tak tahulah sekarang kan, sekarang mungkin dah canggih kan. Dia kata kawasan tu kurang jalan waktu malam. Jadi kawasan tu ramai orang lalu. Ada yang sampai berjam-jam sesat kat situ. Saya kata dengan dia, kenapa? Dia kata tak ada apa-apa lah, nanti besok lusa kau tahulah cerita tu, kau tanyalah orang sini. Sebab ada sejarah dia kat situ. Saya pun sebenarnya tak nak ambil pusing sangat, yang penting sampai kat rumah orang tua tu. Jadi sampai lebih kurang dekat 5 km tu, sampailah dekat satu simpang tu, dia ada memang ada tulis lah Kampung Maluk lah, kampung apa lagi kan. Dia Kampung Maluk tu ada tulisan Cina bawah dia. Jadi saya pun teruskan lah sampai kat situ. Pakcik tu berhenti, dia pun cakap apa yang pakcik boleh sampaikan, korang lepas ni bawa kereta elok-elok, jangan mulut tu jangan terlalu celupar ke apa ke, korang fokus je nak sampai ke tempat korang tu. Macam tu lah cerita dia. Lepas tu bila kita orang sampai dekat simpang tu, pakcik tu pun naik dengan lori towing lah. Lepas dia dah naik dengan lori towing tu, saya teruskanlah perjalanan nak pergi ke Kampung Maluk. So dalam perjalanan nak pergi ke Kampung Maluk tu, ada sikit orang kata apa, dalam masa tu sekitar dalam pukul 3 lebih lah nak pergi ke Kampung Maluk tu. Saya bawa kereta, masa tu memang tak mengantuk lah, cuma yang saya fokus sampai kat tempat tu cukup. Bila saya bawa kereta tu, lebih kurang dekat setengah jam sampailah tempat yang nak dituju tu. Saya sampai dekat sana dalam pukul 4 suku, sebab saya tak bawa laju, saya bawa slow. Jalan tu pun gelap, saya pun takut masuk gaung ke apa kan. Bila sampai dekat situ, anak pada arwah tu kenal saya. Diorang dah sampai dulu. Jadi ada yang kenal saya kat situ. Diorang cakap, kenapa lambat? Saya kata dengan dia, saya tak mau cerita apa-apa lah. Saya kata dengan dia, tak ada apa-apa, kita orang berhenti berehat. Saya dah hint awal-awal lah dekat member saya, jangan cerita apa-apa. Kan kalau kau cerita sekarang kan tak bagus lah kan. Nanti kan biasalah orang kampung kan, dia akan berkait-kait nanti kan. Jadi saya pun ambil lah kain baju yang saya nak bagi dekat bagi dekat waris arwah tu. Bila saya buka bonet, beg tu pula tak ada. Allahu Akbar. Jadi saya cakap dengan kawan saya, bro, beg tu kat mana Saya kata, bukan tadi kau bawa keluar ke? Sebab tadi kita bawa keluar kan, kau nak ambil tayar spare tu, kau nak ambil yang tempat jack dengan segi 4 tu, yang palang tu. Lepas tu saya cakap dengan dia, aku ada masukkan balik tak beg dalam bonet? Lepas tu kawan saya pun cakap, itu aku tak tahu, aku tak pasti, sebab aku memang tak fikir pun tu. Saya cakap, memang tak ada lah barang ni. Jadi member saya pun cek memang tak ada, sebab kita orang tak bawa beg apa. Sebab kita orang memang pergi balik lah cerita dia sebenarnya. Lepas sampai dekat tu, besok pagi tu lepas nak ke bumi kan tu, balik lah kan. Jadi di belakang tu cuma ada speaker je, speaker dengan beg arwah makcik. Lepas tu bila kawan saya tengok, tak ada. Lepas tu nak sejukkan nanti, mungkin dekat seat belakang kot. Kita orang pun pergilah kat seat belakang tu, memang tak ada. Allahu Akbar. Dah satu hal pula. Dan lepas tu bila dah jadi macam tu, kuatlah mengatakan barang tu tertinggal kat sana. Saya pun jumpa dengan anak dia buat kenalkan dengan pak saudara dia. Pak saudara dia ada anak lelaki 3 orang. Kita orang pun cerita keadaan sebenar. Bila kita orang cerita, dia kata, tak apalah, jom kita pergi ambil balik. Maknanya pergi naik van. Naik van tu kira berani lah, sebab apa, dalam tu ada 6 orang kan, siapa tak berani.
beranilah kita orang pun pergilah balik jalan tu. Bila pergi balik jalan tu, jalan yang kita orang kena tu, kira anak pada yang anak lelaki yang seorang tu, anak saudara dia, korang kena kat sini ke? Dia cakap, korang ikut jalan ni ke? Ikut jalan ni. Dia ada jalan lain ni, ada jalan shortcut, jarang korang ikut jalan ni. Saya kata dia, oh tak, saya memang tahu jalan ni je. Cakap, Allah, korang ni mesti dah kena ni. Dia cakap, tak tahu nak kata lah kan, tapi memang dah kena lah cerita dia. So saya pun masa sampai kat tempat tu, memang betul ada beg kat situ tertinggal. Kita orang pun angkatlah balik beg tu, letak dekat tengah-tengah tu. Masa U-turn balik tu, balik lah. Masa kejadian tu, masa yang kita orang ambil beg tu, tak ada apa-apa yang terjadi pun. Jadi benda tu normal lah, sebab mungkin sebab ramai ke 6 orang kan. Lepas tu kawan yang anak pak saudara dia pun cakap, lepas ni kalau kau datang kat Melaka ni, jangan ikut jalan ni. Kalau kau nak ikut pun siang-siang lah, sebab jalan ni jarang orang guna, dia kata. Saya pun tak tahu dah nak cakap apa, sebab diorang ni pun duduk Johor apa semua. So sampai dekat rumah, dia buat keluar barang lah. Ada telekung, ada kain batik apa semua kan. Jadi difahamkan pengkebumian tu dilakukan selepas subuh, dalam pukul 8.30 ke pukul 9 tentulah. Okey. Jadi saudara mara pun ada yang dah sampai. Kita orang kira rumah tu dia ada 2-3 rumah. So kita orang duduk rumah satu lagi tu ada saudara mara lah. Maknanya adalah orang, kita orang duduk berehat kat beranda tu sementara nak tunggu besok kan. Jadi bila dah selesai, dah dapat rehat kat badan pagi tu, lepas subuh tu kita orang mandi. Lepas tu diorang ada buat semayang jenazah sekali lagi. Lepas tu dalam pukul 8.30 bawa lah jenazah tu pergi ke kubur. Jadi apa yang saya difahamkan, yang perempuan tak ikut, yang pergi semua lelaki je. Yang ada perempuan pun anak dia dengan seorang makcik dia. Kita saya tu mak ngah dia kot. Sesampai di sana, kubur yang nak digali tu, diorang dah gali daripada semalam. Tak dalam dalam. Diorang dah gali 3 kubur dah. Jadi kubur yang pertama tu diorang gali sama juga, macam ada batu-batu keras. Diorang gali yang kubur yang nombor 2. Kubur nombor 2 tu dah sampai separuh, lepas tu ada macam batu kan, jadi keras. Jadi diorang gali kubur yang ketiga. Kubur yang ketiga tu diorang start gali daripada pukul 6 pagi jadi. 6 pagi. Mana betul-betul lepas subuh diorang start gali. Bila arwah dah sampai dekat tanah perkuburan tu masih lagi tengah gali. Terlalu lama galinya sebab diorang kata keras. Sebenarnya kawasan tu ngikut daripada penggali kubur situ tak adalah keras, sebab tanah tu tanah yang jadi lembut-lembut. Jadi tak tahulah nak kata apa kan. Benda tu ialah kita bersangka baik je lah kan. Mungkin lah memang betul lah ada batu kat situ kan. Jadi masa nak digali tu, sampai satu tempat tu penggali kubur cakap minta tolong orang kampung pula yang gali, sebab diorang dah tak larat dah. Jadi galilah kubur tu. Masa menggali kubur tu, apa yang daripada orang kampung pun dah mula berkerut-kerut dahi apa semua, dah susah lah. Sebab apa? Apa yang saya dapati dalam kubur tu dia ada berbau hanyir. Itu dah mula tak bagus lah sebenarnya. Saya tengok macam tak bagus lah. Bau dia tak bagus. Saya rasa masa diorang gali tu mungkinlah kepala otak diorang teringat bau-bau macam tu kan. Jadi bila dah gali lebih kurang dekat sejam tu diorang gali tu, kubur tu dapat gali tak sampai 7 kaki. Dapat lebih kurang 5 kaki setengah ke 6, tak sampai 7 lah. Sampai 6 je lah saya ingat. Jadi orang kata apa, nak gali lagi satu kubur tu rasa dah macam buang masa kan, sebab diorang dah gali 3 kubur.
Jadi ialah ada imam kat situ. Dia cakap tak apalah, benda ni pun kita pun dah cuba. Kita doakan yang terbaik lah. Mungkin tak ada apa-apa lah, dah mungkin tu bahagian dia. Jadi kita orang pun kebumikan jugalah arwah dalam kedalaman 6 kaki tu. Bila dah nak masa dah kebumikan tu, last kali diorang buka tali bunjut, tali baju yang ikat apa semua sampai dekat kaki semua. Lepas dah buka-buka tu, kembuskan, dah kembus. Lepas dah kambur kan, diorang macam talqin lah, orang-orang imam situ macam talqin lah, lepas dah talqin apa semua lebih kurang dekat 15 minit. Terus kita balik, maknanya balik ke rumah kampung Maluk tu lah. Macam tak hormat orang pula kalau kita terus balik ke KL kan, jadi balik. Jadi masa dah balik tu, adalah kata apa, jamuan-jamuan ringan sikit lah. Dia orang ada buat makan-makan sikit, kalau dah lapik perut Masa saya tengah makan apa semua, adik kepada arwah ni datang jumpa saya. Tiba-tiba dia nak berburak dengan saya lah. Dia cakap dengan saya, makcik ni ialah mewakilkan kepada akak dia yang meninggal, nak minta maaf dia banyak-banyak lah, supaya kau maafkan arwah. Kata dengan dia, kenapa kan? Arwah ni banyak cerita buruk pasal kau ni. Macam-macam dia ceritanya. Dulu masa kau berkahwin pun, dia bagi tahu yang kau ni ada guna minyak, guna dekat bini kau. Macam-macam lah dia ada buat kan. Tambah-tambah lagi dia ada fitnah kau ni macam-macam. Sebenarnya kita orang ni sebagai adik-beradik dah menegur dah. Tak payahlah kita sibuk hal orang. Tapi tak tahulah, arwah ni dia bercerita. Jadi saya pun dekat dengan dia. Saya tak tahu pula dia bercerita, sebab arwah ni baik dengan saya. Lepas tu dia pun dekat, arwah ni memang baik, tapi dalam baik dia banyak cerita pasal kamu. Cerita sana, cerita sini. Dia cerita pasal keluarga kamu ada keturunan ni, sampailah dapat ni kamu macam ni apa semua. Lepas tu mula-mula tu bila saya dengar tu agak sedih lah, sebab makcik yang kita kenal ni dah anggap macam satu family. Tak sangka pula belakang dia ada cerita benda pelik-pelik kan. Lepas tu anak dia pun datang jumpa saya. Dia pun beritahu arwah mak dulu, salah satu kenapa kita orang tak duduk dengan arwah mak ni, sebab arwah mak memang banyak cerita buruk pasal abang, macam saya lah. Lepas tu dia ada banyak lah cerita pasal jiran satu, jiran ni, jiran tu. Jadi saya kata dengan dia, Allahu Rabbi, kenapa jadi macam ni kan. Lepas tu dalam masa yang sama, anak dia pun ada cerita yang arwah mak dia pernah buat sesuatu kat saya supaya saya ni dengan orang rumah saya bercerai. Tapi ketika itu memang hubungan saya dengan orang rumah saya ni sikit-sikit nak bergaduh. Saya pun tak tahu kenapa, sikit-sikit nak bergaduh. Kadang-kadang benda kecil pun jadi besar. Masa ketika itulah, sebelum saya dapat Umairah lah, anak yang nombor 2. Memang ketika tu asyik nak bergaduh je. Sikit-sikit tak ngam. Jadi bila lepas saya berkenalan dengan satu guru daripada Melaka, iaitu Sheikh Hamsani Ismail. Daripada situlah Sheikh Hamsani ni dia ada buat beberapa air tawar untuk saya. Start pada tu lah saya dengan orang rumah saya kembali okey balik apa semua kan. Ada beberapa air yang disuruh orang rumah saya minum semua. Jadi Sheikh Hamsani ni dia tak cerita apa-apa pun. Dia tak beritahu apa pun. Dia kata benda ni tak ada apalah. Tak ada apa pun. Dia kata biasalah rumah tangga. Sedangkan lidah lagi tergigit, apakah lagi suami isteri. Jadi dia ni bagi tahu supaya saya ni tak berfikir bukan-bukan.
Jadi bila lepas dia dapat tahu ni agak sedih lah kan. Orang yang kita anggap macam, ialah makcik yang kita dah anggap macam satu keluarga, macam mak lah kata, tak sangka lah belakang saya dia ada buat benda yang bukan-bukan. Allahu Akbar. Jadi saya mengaitkan kejadian yang berlaku pada malam tu, kejadian yang berlaku dekat tanah perkuburan tu, kenapa jadi susah kan. Mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu dekat kita semua kan, dekat kita lah, dekat saya, dekat arwah kan. Kenapa pengurusan tu dia jadi susah. Sebenarnya masa sampai kat Melaka tu arwah dah busuk dah, sebenarnya dah busuk sangat dah. Yang benda tu saya tak mau cerita lah sebab dia macam mengaibkan sangat. Jadi saya boleh kata dia busuk sangat. Jadi pelbagai-bagai cerita yang keluar daripada orang-orang kat situ yang kata makcik ni ada bela lah apa lah. Tapi sebenarnya saya tak nampak pun benda tu. Yang cuma saya nampak mungkin daripada kesan daripada mulut dia sendiri. Okay. Jadi cerita yang saya nak sampaikan ni, ini adalah pengalaman saya, bukan menguruskan jenazah, bukan saya menghantar jenazah, tetapi pengalaman ni adalah di mana saya dipanggil untuk pergi ke Melaka tu sebagai wakil daripada kawasan Ceras lah, untuk memberi penghormatan terakhir kepada arwah makcik ni. Makcik ni baik orang dia. Jadi saya pun dah maafkan dia daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dan tiada apa-apa pun yang saya simpan dan saya pendamkan. Cuma sebelum kita orang balik daripada tanah perkuburan tu memang nampak tinggi tau. Nampak tinggi sikit kan. Jadi sebelum saya nak balik ke Kuala Lumpur tu, saya berpakat dengan kawan saya ingin nak singgah ke kubur tu lagi sekali. Ini adalah peribadi saya sendiri. Saya singgah ke sana adalah tujuan dia ialah kita nak berdoa supaya Allah ampunkan dosa dia. Dalam masa saya berdoa kepada Allah tu, saya nampak kubur tu macam dia bergerak tu macam dia ke bawah. Lepas tu yang menjadi hairannya, penggali kubur tu datang, dia jumpa saya balik, dia kata, datang balik ke? Saya kata tak ada apa, saya nak balik ke Kuala Lumpur ni, saya singgah kejap lah kat sini. Lepas tu penggali kubur tu pun cakap, lepas kebumikan arwah, kubur yang ada dua tu Allahu Rabbi, mudah, senang nak digali, macam tak ada batu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku tu hanya Allah saja yang tahu. Jadi nasihat saya daripada pengajaran cerita yang saya sampaikan ni, apa yang saya boleh cakap, sejauh mana pun kita pergi, kita kena ingat kan, kita ni hamba kepada Allah. Kita jangan terlalu banyak menceritakan tentang keburukan orang. Sebab apa? Kita pun tak tahu mati kita ni macam mana. Kita langsung tak tahu. Sebab Allah ni maha adil, maha berkuasa. Dia maha mengetahui segala-galanya. Jadi setiap isi-isi yang ada dalam tu, semua tu Allah dah tunjukkan dah bukti kekuasaan dia. Okey, jadi apa yang berlaku pada malam tu ketika kami diganggu tu sebenarnya adalah benda yang berkait-kait. Memang saya difahamkan kawasan tu memang agak keras sikit. Jadi pasal yang arwah ni pun satu hal juga kan. Jadi apa-apa pun benda ni semua atas izin Allah. Nak terjadi sesuatu benda tu atas izin dia. Jadi apa yang boleh saya dapat daripada kisah ni yang berlaku kat atas diri saya tu, dia adalah mengisahkan tentang kehidupan kita sebagai manusia, yang kita jangan terlalu bongkak, jangan terlalu memegang-megang diri yang kita ni sesempurna manusia. Sebab apa? Allah menjadikan manusia ni semua sama je. Tak ada pun yang lebih-lebih. Lebih tu rezeki. Yang kita janganlah menghina manusia sesama manusia. Itu adalah benda yang tak bagus dan tak baik. Okey. 2 hari lepas saya ada menguruskan satu jenazah, di mana jenazah tu hendak dibawa ke Perlis, nak hantar ke Perlis. Arwah yang kami uruskan tu, waris dia hanya seorang je, adik perempuan dia.
untuk dia hantar ke Perlis. Tak salah saya dalam pukul 8 malam kot dia pergi Perlis. Dunia ni kecil je. Okay. Rupa-rupanya salah seorang yang selalu ikut cerita saya dalam cerita saya ni, rupa-rupanya adalah sahabat kepada arwah yang meninggal tu. Macam saya katakan, part 2, part 3 tu saya pernah cakap, kita tak tahu kita mati kat mana, dan kita pun tak tahu siapa yang uruskan kita, dan kita pun tak tahu ketika kita mati tu kat mana. Sama ada orang yang kita pernah maki dulu tu, orang yang kita pernah buat satu masalah tu, rupa-rupanya orang tu yang uruskan kita. Wallahualam. Benda ni semua berkait-kait. Apa yang saya boleh sampaikan di sini, sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita kena jaga tutur kata kita ni, bersangka baik pada semua manusia. Okey, jadi sebelum saya akhiri cerita saya ni, saya nak tanya, ada ke soalan-soalan yang hendak disoalkan kepada saya? Saya akan buka 10 minit untuk saya cuba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya dah mula baca komen ni sekarang. Ada ke soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada saya tu, apa jadi pada orang tua tu, apa semua? Cuba tanya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan cuba jawab juga, tapi saya akan PM. Mungkin jawapan tu dia agak sensitif. Jadi ada pertanyaan tak sebelum saya habis? Rasanya hari ni cerita saya yang paling cepat lah saya cuba. Sebab apa orang kata, bila terlalu lama sangat nanti kan orang jadi boring. Jadi saya cuba hadkan penceritaan saya tu dalam sejam. Bro, masuk ni cerita pasal apa ni? Okay. Boleh dengar balik dah cerita saya pun ni. Kicap jalin lah apa semua ada kat sini. Tak minat jangan dengar. Perlis kat mana? Perlis kat mana ya? Allahuakbar. Setahu saya lebih kurang dekat-dekat dengan Arau lah. Ada siapa-siapa lagi? Jamal Abdlawi. Jamal Abdlawi ni lah salah seorang yang selalu tengok video saya. Dia lah sahabat kepada arwah yang meninggal tu. Jadi Jamal Abdlawi, saya lupa Perlis kat mana yang saya hantar, yang jenazah hantar tu. Itu saja. Jangan menangis Sophie, mana nangis. Biasalah bawa kipas kan, dia berair sikit mata. Seram tapi terselip pengajaran yang harus diingat. InsyaAllah. Okey, dah nak habis. Maaf saya sahabat, tak ada apalah Hafiz, nak buat macam mana. Pernah mandikan jenazah pondan tak? Ada. Nanti saya cerita. Maaf, saya cuma nak kongsi saja. Sebenarnya lebih baik kita rahsiakan apa terjadi pada arwah kalau kita menuntut air orang yang jebat juga. Sebab tu saya tak menceritakan siapa nama orang tu, siapa nama orang ni kan. Jadi saya rasa benda ni tidaklah mengaibkan sesiapa. Sebab apa? Tak semua orang pun tahu. Melainkan kalau saya cerita detail. Sebab tu setiap kali saya menceritakan, saya akan tutup identiti orang tersebut. Okey, siapa lagi? Tempat yang kena ganggu tu apa ce? Saya pun tak tahu. Rasanya boleh kot. Sahabat Haikal Afiq ni lalu kat tempat tu. Saya rasa tempat tu pun dah maju dah kot. Kan? Tempat tu pun dah maju dah. Janganlah aku mati dekat kampung babi tu. Khas Niza Ibrahim. Allah hai. Okey, paling soalan dia nak jawab. Apa jadi kubur tu, Bos Sophie? Kubur tu kubur lah. Tak ada apa pun. Kau marah ke sebab status aku? Tak adalah, tak marah pun. Hafiz tak marah pun, Hafiz. Orang kata apa, yelah pagi-pagi tu bangun terperanjat orang tengok. Ingatkan kau tengah
tengah rakam kawasan rumah kau. Last kali ending keluar gambar tu, mau tak terperanjat, aku baling telefon tu. Dah berderai lah. Tak berderai lah, tapi dia rosak lah. Abang memang kerja menguruskan jenazah. Tak, sebenarnya saya tak menguruskan jenazah, tapi saya banyak membantu. Cuma sekarang ni je saya menguruskan jenazah 100%. Saya bersama dengan tim Fardu Kifayah. Api sayang kau, aku pun sayang kau, Apis. Apa kaitan gangguan tepi jalan tu dengan diri arwah? Sebenarnya gangguan tu saya tak dapat jawab. Sebab apa? Benda ni dia gangguan ni, saya tak boleh nak kata benda ni ada kena mengena dengan arwah atau tidak. Tapi apa yang boleh saya katakan, setiap kejadian ni mesti ada sebab yang tersirat yang kita tak dapat tahu, yang kita tak dapat tangkap. Dan saya pun memang tak dapat tangkap apa yang tersirat berlaku kat situ. Cuma saya difahamkan tempat tu dia agak keras. Itu sajalah. Mungkin wallahu alam lah nak terjadi benda kat situ kan. Tak puas pula sekejap sangat habis. Bukan tak boleh nak panjang-panjang. Sebab apa? Macam bila panjang dia melengit. Bila melengit, orang ni menghabiskan data lebih kurang dekat 2 jam nak dengar tu. Kesian kat orang. Kampung Wang Ulu. Okey, dia dah jawab lah, Kampung Wang Ulu dekat Perlis. Siapa kawan-kawan orang dengan Abang Sopi tu yang dalam kereta tu? Tak payah tahu lah bawa jalan. Sibuk je nak tahu. Terima kasih bang atas perkongsian. Okey, macam ni lah. Okey, saya nak habiskan cerita ni. Tapi memandangkan ada yang minta, okey, saya selitkan satu lagi cerita. Tapi cerita ni agak pendek je. Okey, cerita ni pendek je, singkat je. Nama jalan yang abang kena tu jalan apa? Jalan tu jalan nak pergi, nama jalan tu Kuala Sungai, jalan tu di Jalan Kuala Sungai Baru. Tu je. Okey, saya kongsikan satu lagi cerita. Cerita ni dia pendek je, tapi tak macam kawan saya juga memandu van dari bekerja hingga dah pencen. Alhamdulillah. Tolong nasihatkan sajak bro. Okey, saya nak kongsikan satu lagi cerita. Tapi kalau saya kongsikan, tak adalah cerita esok ni kan. Okey, tak apalah, saya rasa besoklah kita cerita ya. Besok saya buat live insyaAllah. Kalau tak ada kes, tak ada apa-apa, insyaAllah saya akan sambung cerita. Kalau ada kes tu, insyaAllah lah. Maknanya tak ada lah tu. Saya harapkan malam ni view tu agak tinggi. Tapi tak apalah, dapat 2000 view pun okey juga kan. Okey, apa jadi dengan pakcik dengan orang towing tu? Mana nak saya tahu, dia orang pun dah balik. Pengalaman belajitra, Hosni, pengalaman belajitra tak ada. Tapi pengalaman bela-bela nak pergi Napor, Kuala Nerang dengan Jeniang, tu banyak. Tu saya ada 4-5 kes. Nanti saya cerita. Untuk pengajaran, bagus untuk yang masih hidup seperti ni. Pi dah berapa lama terlibat dengan pengurusan jenazah? Sebenarnya kalau nak kata saya terlibat dengan pengurusan jenazah yang betul-betul aktif, dah setahun lebih dah. Sebelum-sebelum ni saya macam bantu-bantu je. Kali ni baru ni. Kenapa dengan kulit abang tu? Maaf je kalau soalan ni tak ada apa-apa. Ini daripada kecil. Apa cerita tempat kereta yang tayar pecah tu? Takkan saya nak beritahu tempat tu macam mana kan? Muskil gangguan tu dengan arwah. Esok lagi, insyaAllah esok lagi. Besok ada live tak? Okey, besok ada live. Jalan ke Kuala Sungai. Jalan ke Kuala Sungai Baru. Itu yang saya kata. Macam saya kata, yang boleh mensahihkan cerita ni orang Melaka sendiri. Sebab apa? Jalan tu memang sunyi gila jalan tu. Saya tak tahu sekarang ni macam mana. Sebab benda ni dah berlaku 8 tahun lepas, 7 tahun lepas. Dan saya tak tahulah apa jadi sekarang jalan tu. Mungkin jalan tu dah banyak lampu ke apa ke, orang alam lah. Mayat dia membusuk macam mana? Maksud dia mayat dia membusuk tu maksudnya sebab apa orang kata, dia biasalah mayat badan kita ni kan, bila dah terlalu lama kan dia akan mengeluarkan bau-bau yang kurang menyenangkan.
Jadi ialah daripada hospital datang ke rumah, daripada rumah uruskan itu. Lepas tu lebih kurang sampai dekat Melaka nak tunggu ke esok pagi tu. Jadi badan tu dia dah mengeluarkan air-air yang kurang menyenangkan lah, busuk lah. Jadi macam bangkai lah, tapi tak manis lah kita sebut mayat tu bangkai kan. Tapi dia mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Jalan tu Jasin nak ke Merlimau pun keras kat Kubu India sebelum trafik. Oh, palau dia. Sambung cerita, semangat dengar. Alhamdulillah ada cerita lagi, thanks. Salam bro, next cerita pula please. Sampai subuh pun tak apa. Oi, gila. Aduh, aku dah terlambat ni. Tahun bila abang cerita ni? Tahun sekarang 2020, 2019, 18, 17, 2013, 2014 macam tu lah, lebih kurang macam tu. Okey lah, saya sambung lagi satu cerita lah. Cerita ni dekat hospital. Hospital yang saya masukkan tu, hospital tu kat Kuala Lumpur juga. Kisah dia, kisah baby. Kisah dia pasal baby. Okey, saya nak sambung cerita, saya kena slide saya punya ni dulu. Kalau tidak nanti kan saya terbaca komen tu. Okey, ni kisah baby kisah baby. Di hospital dapat satu call di mana sepasang suami isteri ni dikurniakan cahaya mata, dikurniakan cahaya mata. Tapi itulah orang kata Allah lebih menyayangi baby tersebut, anak tersebut. Jadi anak tersebut meninggal dalam perut. Katanya lemas, termakan tahi katanya, tertelan tahi katanya. Okey, tercekik itulah. Okey, jadi saya dapat satu call. Panggilan tu minta saya uruskan satu jenazah baby. Baby tu kecil, benda ni 3 tahun lepas. Kecil je baby tu. Baby tu dah cukup sifat. Maknanya memang dah sesuai untuk diberanakkan lah. Memang dah ada mata, mulut, semua, jantung apa semua dah ada. Cuma dia meninggal kat dalam perut sebabkan tercekik. Tak tahu lah tercekik sebab apa kan. Okey, jadi saya dapat call untuk uruskan satu baby ni. Baby ni saya buat seorang je lah. Sebab apa, dia satu body yang kecil, senang dia baru. Saya buat dengan bapak dia, maknanya suami dia lah. Mak dia tak boleh keluar daripada hospital tu sebab lepas dah operation tu memang tak boleh berjalan lah kan, tak boleh berjalan apa semua. Jadi saya sampai ke hospital, bapak dia bawa baby lah, bawa baby. Masa tu saya sempat borak dengan dia. Dia bagi tahu yang itu adalah anak pertama dia. Anak pertama dia. Jadi saya beritahu mati sebab apa. Dia kata mati sebab tercekik, mati dalam perut. Saya pun bagilah semangat kat dia. Saya kata dengan dia, insya-Allah sebenarnya Allah simpan baby kita ni kat syurga. Kita banyak-banyakkan berdoa, semoga satu hari nanti Allah akan jemput kita ke syurga. Jadi saya difahamkan bapak dia ni apa nama tu, anggota polis. Bapak dia anggota polis Batuan. Jadi baby tu waktu saya uruskan tu sekitar jam 1:30 pagi. 1:30 pagi saya seorang dengan arwah, dengan bapak dia lah, dengan bapak dia berdua je. Masa tu tak ada, saya pergi naik kereta je lah kan. Saya bawa kereta. Saya sampai kat hospital tu, saya menguruskan macam biasa lah. Saya uruskan macam biasa, prosedur macam biasa, mandi-mandikan dia. Saya sendiri tengok baby tu, cantik baby tu kan, anak lelaki, cantik baby tersebut.
Jadi saya cakap dengan bapak dia, boleh ambil gambar, tunjuk dekat mak dia kan. Sebab mak dia tak boleh keluar hospital tu sebab ketahan buat Lepas saya dah urus tu, saya kata dengan dia, ni nak ke bumi kat mana kan. Dia cakap dengan saya nak ke bumi dekat tanah perkebunan Taman Tun, Taman TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, kat tepi jalan tu, tepi highway tu. Lepas tu saya kata dengan dia, ke bumi bila? Dia cakap ke bumi dalam pagi ni jugalah sebab dah telefon dah orang sana. Dah telefon dah orang Korea sana. Jadi so benda tu jadi mudah lah kan. Mana tak nak dia maknanya bagus lah, tak nak dia panjang-panjang, tak nak lama-lama benda tu kan. So jadi lepas saya dah urus tu lebih kurang setengah jam je uruskan benda tu. Masa lepas dah uruskan tu, bapak dia lepas saya dah kapal-kapal tu, saya yang pegang baby tu. Bapak dia nak keluar kejap pergi ambil kereta. Kereta dia parking dekat dekat tempat parking kereta. Maknanya daripada bilik forensik tu lebih kurang dia nak kena keluar balik sebab dia pun pertama kali sampai kat hospital tu nak pergi ke bilik forensik. Dia jalan kaki je daripada ward tu, jalan kaki pergi bawah kan. Jadi tinggallah saya seorang kat situ. Masa saya seorang tu, saya pegang baby. Apa yang saya, ini sebenarnya tak ada apa-apa pun. Cuma saya cerita pengalaman saya je lah. Apa yang saya dapati masa saya pegang baby tu, saya terdengar suara budak menangis tau. Budak baby menangis. Perasaan takut saya tu, Allah Allah. Ini kali pertama saya rasa saya takut, amat-amat takut. Jadi bila saya pegang baby tu, dalam masa yang sama saya istighfar banyak-banyak. Baby ni tak ada masalah pun, keluarga dia pun tak ada masalah. Cuma yelah, kadang-kadang nak kena ganggu tu, kat mana-mana pun kena ganggu kan. Jadi lepas pada saya pegang baby tu, saya dengar suara baby menangis. Saya beranggapan mungkin dekat forensik ni pun dekat dengan tempat ni kot, kita bagi hati sejuk lah. Mungkin dekat tempat dekat dengan tempat buat bersalin kot, saya fikir macam tu lah. Jadi pun dah malah fikir lah. 2-3 kali saya dengar baby menangis tau. 2-3 kali saya dengar baby menangis. Jadi perasaan mula dia dah jadi seram lah cerita dia kan, bila dia takut kan tu. Lepas tu bila saya pegang baby tu, sementara nak tunggu bapak dia datang, baby tu macam bergerak tau. Sebenarnya sama ada baby tu bergerak ataupun saya ilusi. Tu saja. Macam saya kata, bila kita takut, bila perasaan takut tu dah mula ada, dia dah menghantui hidup kita semua. Dia akan kacau lah kita punya body kita ni, sampai bayang kita pun kita akan tandu. Jadi sebenarnya tak ada apa pun, cuma yang saya nak beritahu, saya dengar suara baby. Bila saya dengar suara baby tu, baby tu pula macam bergerak kan. Tapi macam saya kata lah, rasanya bukan baby tu yang bergerak, tapi saya mungkin ilusi. Lebih kurang kat 15 minit bapak dia pun sampai. Bila bapak dia sampai, urusan tu, bapak dia ada kawan seorang lagi. Bapak dia kata dengan saya, Ustaz, terima kasih banyak-banyak lah, uruskan anak saya apa semua. Saya pun cakap dengan dia, macam ni lah, saya panggil dia abang lah, macam ni lah bang, kalau ikut hukum alam memanglah anak kita tu dah meninggal kan, baby tu meninggal. Tapi sebenarnya kalau ikutkan betul-betul, dia ni pindah alam je. Kita jangan anggap dia meninggal, dia dah berpindah alam. Mana Allah lebih menyayangi dia, Allah simpan dia di syurga. InsyaAllah satu hari nanti anak abang ni juga akan tarik abang dengan isteri abang, sama-sama masuk ke syurga. InsyaAllah abang, jangan ditangisi benda yang tiada. Ada lebih baiknya kita selawat kata Nabi, berdoa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Sebab apa? Baby ni dia tak ada dosa bang. Dia ni satu benda anugerah yang daripada syurga bang. Dia tak ada dosa bang. Dia bersih bang, dia bersih. Jadi kita jangan fikir apa-apa kan. Kita jangan fikir apa-apa. Jadi setiap, ialah orang kata apa, ada sebab dan asbab kenapa benda tu terjadi kan. Allah ni maha adil, maha kaya. Dia jadikan benda-benda tu semua ada sebab. Jadi lepas saya serahkan baby tu dekat bapak dia pun terus pergi ke Taman Tun. Jadi masa ketika itu
Lepas saya dah selesai tu, saya pergi ke bilik forensik tu nak beritahu member saya nak balik lah kan. Lepas tu bila saya nak balik, saya nombor telefon orang tu pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada cuma kaunter lah, ada nombor telefon pewaris. Jadi masa saya nak balik tu, kawan saya bercakap, kau dah uruskan jenazah baby tu Cakap dah. Habis uri dia macam mana? Kenapa? Uri dia ada kat sini lagi. Lah, kenapa tak bagi? Aku pun lupa. Lepas tu bila saya kata dengan dia, alamak, patutnya kena bagi uri ni dekat bapak dia ni. Tanam sekali. Lepas tu saya yang di kaunter tu, kawan saya di kaunter tu dia call, dia bagi tahu kat mana. Dia kata dia orang dah keluar lah, masuk Pecalaling, nak pergi ke Taman Tun. Lepas tu dia beritahu saya, macam ni bang, nak bagi tahu uri dia tinggal. Lepas tu bila uri dia tinggal tu, dia kata tak apalah. Saya pun dekat dengan member saya, tak apalah, abang tunggu dekat tanah perkumpulan Taman Tun lah, nanti saya hantar. So sebelum saya hantar, saya kena basuh dah uri tu dulu tu lah. Sebab uri tu kena basuh. Jadi saya pun basuh lah dalam bilik mayat tu, saya seorang lah. Saya basuh. Masa saya basuh tu, sebenarnya perasaan takut tu dah ada dah kan. Start saya dengar suara baby lagi. Bila saya basuh tu, saya dengar suara baby menangis lagi. Saya dengar kat 2 kali saya dengar. Lepas tu tengah-tengah basuh tu, saya nampak budak kecil lari depan. Budak kecil lari-lari. Masa saya nampak dia berlari tu, cepat-cepatlah saya habiskan. Saya masuk dalam plastik, lepas tu saya bungkus dengan kain putih, saya letak dalam kereta. Terus saya pergi ke Taman Tun. Lepas masa dalam perjalanan saya nak pergi ke Taman Tun pun, telinga saya masih terngiang-ngiang lagi dengan suara baby tu. Baby menangis. Sebenarnya dengan suara baby tu, saya tak pasti baby mana yang menangis tu. Tapi saya dengar lah baby tu kan. Lepas tu bila dah selesai saya sampai dekat Taman Tun, saya nampak memang ada dekat tanah perkuburan tu ada satu lampu macam pondok. Saya masuk, saya nampak bapak dia. Saya bagi uri tu sekali. Kebetulan diorang memang tak tanam lagi, diorang tunggu saya rupanya. Okey. Bila diorang tunggu saya tu, saya pun bagilah uri tu kat bapak dia. Jadi alang-alang sampai tu, saya tunggu sampai habis. Bila dah tunggu sampai habis tu, lebih kurang dekat 15 minit punya kerja lah. Lepas tu balik lah, tak ada talkin semua tak ada. Jadi balik lah. Lepas dah balik tu, saya on the way nak balik ke Ceras. Bila saya nak balik ke Ceras tu, yang saya tahu masa tu jam pukul 3.30 lah. Pukul 3.30 saya balik. Masa saya on the way nak balik tu, saya masih lagi terdengar suara baby tu. Saya terdengar. Saya dah mula tak sedar hati. Setibanya saya di rumah, saya basuh kaki apa semua, saya buka baju. Lepas tu sampai dalam bilik air, saya mandi. Lepas saya mandi, saya tak mau kejutkan rumah saya. Anak saya tengah tidur, saya tak mau kejut kan. Tak nak jadi apa-apa lah. Sebab besok kan budak nak sekolah, rumah saya pun nak kerja. Jadi kan diorang bangun kan jadi masalah pula kan. So saya pun berehat kat depan, dekat kursi yang saya duduk ni lah. Saya berehat. Bila saya berehat tu, saya terdengar bunyi suara baby lagi sekali. Baby ni dia suara baby menangis tau. Dia tak kuat, dia sayu-sayu je dengar. Tu saya pun apa orang kata, masa tu saya amalkanlah beberapa ayat yang saya hafal. Kemudian saya macam fikir ada benda yang mungkin terlepas daripada pandangan mata saya ke apa ke kan. Lepas tu baru saya teringat, masa saya mandikan baby tu, hati saya terdetik berkata, cakap, kenapalah baby ni meninggal. Sebenarnya tak ada niat nak menghina sesiapa pun. Saya kata, kenapalah kau meninggal waktu kecil ni. Ini mesti mak kau teran cukup ni kan. Dalam masa yang sama,
Yelah, mungkin mak kau tak sabar nak tengok kau keluar kot. Kan dah mati. Lepas tu, sebenarnya hari yang saya menguruskan jenazah tu pun, baby tu, ketika tu saya ada problem sikit dengan kerja. Jadi dia bercampur-campur kan. Mulut tak berkata tapi hati berkata lah, kenapa kau tak mati dengan mak kau sekali je. Masa tu saya teringat. Last kali, lepas tu saya terfikir-fikir, ya Allah, berdosa ni aku masa tu. Apa yang saya buat, saya angkat air semayang, saya buat solat taubat, dan saya mohon kepada Allah semoga Allah mengampunkan dosa saya. Dengan keceluparan hati saya ni bersangka-sangka kepada baby tersebut, daripada mak dia. Lepas tu saya pun ada hati ni terdetik jugalah, berkata macam inilah Tuhan nak balas lah. Mungkin bapa engkau ni banyak makan rasuah ke apa ke kan. Ni jadi kat engkau, jadi kat baby ni. Masa saya tengah nguruskan jenazah tu lah, baby tu lah. Jadi sebenarnya tak patut saya keluarkan, tak patut hati saya berfikir macam tu sebenarnya. Tapi benda pun dah berlaku lepas saya solat taubat. Alhamdulillah. Apa orang kata, kejadian lepas pada saya minta ampun kepada Allah apa semua, Alhamdulillah, gangguan tu pun tak ada lagi dah. Dan saya stay sampai ke subuh. Lepas saya hantar, lepas rumah saya pergi kerja, saya hantar anak-anak saya pergi ke sekolah, saya stay kat rumah. Jadi keesokannya, ke lusa apa semua, dah tak ada dengar suara baby tu. Maknanya daripada cerita yang saya nak sampaikan di sini, kita kena bersangka baik dengan siapa-siapa pun, walaupun mayat, walaupun binatang. Sebab Allah menjadikan manusia ni pelbagai-bagai, dan Allah menguji kita ni pun pelbagai-bagai cara. Jadi hati kita ni kena bersih. Kita nak duduk dalam bab pengurusan ni, kita kena bersih. Kita jangan bersangka buruk kepada mayat, kita jangan bersangka buruk kepada waris, kita jangan bersangka buruk kepada sesiapa pun. Sebab apa yang berlaku ni Allah tunjukkan kepada saya, di mana saya kena perbaiki diri saya untuk menjadi lebih sempurna. Maksud saya tu untuk menjadi lebih baik kan. Itu sajalah yang saya nak berkongsikan. Yang ekstrim nantilah saya cerita kan. Sebab dah sejam lebih ni saya cerita ni kan. Jadi saya pun tak ada apa lagi yang nak kongsi. InsyaAllah besok saya akan esok saya akan kongsikan lagi beberapa cerita. Kalau tak ada apa-apa urusan lah, kalau tak ada apa-apa pengumuman, InsyaAllah tengok nanti ada apa-apa kita sambung lagi, InsyaAllah. Selain tu ada buat kerja lain ke atau full time? Saya ada banyak kerja saya buat, tapi untuk urusan jenazah ni kira dah macam full time lah. Okey, jam berapa live malam esok? Saya akan buat live ni sekitar dalam pukul 11.30, 11.45, pukul 12. Macam tu lah, area-area tu lah. Sebab time-time tu semua tidur. Pengalaman berlapahang pula kalau ada, saya semua negeri saya ada, cuma Sabah Sarawak saya tak ada. Nanti saya akan kongsikan. Perak bos ada tak? Boleh follow up nanti. Ada, saya dah cerita dah kat Perak. Perak belum pergi. Nanti saya cerita. Pengalaman Negeri Sembilan pun ada. Kasih share guys, share sakit dari lahir. Pernah tak mengurus jenazah orang Sarawak? Banyak. Orang Sarawak ada, orang Sabah ada, tapi kebumikan di sini lah. Sebab diorang tak bawa pergi ke Sabah Sarawak sebab nak menanggung kos untuk kapal terbang kan. Apa yang saya tahu, saya ada menguruskan jenazah orang Sarawak yang dah convert ke Islam. Memang ada tattoo kan, tapi itu hal dia lah dengan Allah. Okey, rasanya tak ada apa lagi. InsyaAllah kita jumpa besok. Kalau sekiranya besok tak ada pengurusan jenazah apa-apa, kita jumpa esok. Dengan ini saya nak mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan dalam ni. Sekiranya ada apa-apa yang berlaku, ada sepanjang saya bercerita ni, ada yang saya mengguriskan perasaan ke apa ke kan. Jadi dalam masa yang sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah hilangkan COVID-19 ni dengan cepat dan kita dapat bersama-sama
menyambut Ramadan dan juga Syawal dengan baik, insya-Allah. Okey, sekiranya kalau tak ada apa-apa berlaku, kalau tak ada apa-apa lagi, saya akhiri dengan sama-samalah kita hadiahkan Al-Fatihah kita ni kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang tiada. Kita hadiahkan Al-Fatihah kita ni kepada seluruh umat Islam di dunia ni. Kita Al-Fatihah kepada diri kita yang zahir dan batin, dan kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kita ni kepada Nabi junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.